Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan mula pengajian talaqi kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kita akan bincang hanya berkenaan dengan ibadat korban daripada kitab Al-Yaqut An-Nafis. Anjurang Sahah Az-Zarnuji, pelajar Malaysia di bumi Aceh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang mulia ini dapat kita meneruskan talaqi kitab kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini. Baik. Katanya kita buka muka kitab Al-Yaqut An-Nafis, kita baca teks Arab. Katanya hukmut tadhiyah. Mana? Kang. Katanya al-udhiyah. Dia boleh baca al-udhiyah dan boleh baca al-udhiyah dan boleh baca al-idhiyah dan boleh baca al-idhiyah. Hamzah tu boleh baca bagi depan dan boleh baca bagi bawah. Baik. Jadi katanya dia perkataan asalnya al-udhiyah adalah binatang yang dikorbankan. Tu maksud makna asal al-udhiyah. Dia perkataan al-udhiyah diambil daripada perkataan kata dasarnya dhahwah, iaitu setelah daripada terbit matahari. Dinamakan binatang korban yang kita korbankan pada hari-hari tertentu dengan udhiyah adalah diambil daripada nama waktu yang dikerjakan korban akan binatang korban tersebut. Katanya wal udhiyatu ma yuzbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala yawman nahri ila akhir ayyamit tashriq. Jadi al-udhiyah nisbah syaraknya, pada syaraknya al-udhiyah ni adalah ma yuzbahu minan na'am, apa hak yang disembelih daripada binatang ternakan. Minan na'am bayang bagi ma yuzbah. Jadi binatang ternakan hak yang disembelih. Itu al-udhiyah. Al-udhiyah dia merujuk kepada binatang yang disembelih. Baik. Cuma an-na'am kita letak binatang ternakan. Cuma walaupun dalam penggunaan bahasa kita binatang ternakan ni dia lebih umum berbanding dengan maksud bagi an-na'am. Sebab an-na'am, binatang ternakan, hanya merujuk kepada 3 jenis sahaja. Yang pertamanya adalah unta, yang keduanya adalah lembu, yang ketiganya adalah kambing.
Jadi al-udhiyah adalah binatang yang disembelih. Disembelih tujuan penyembelihannya adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, kita huras sesa. Jadi al-udhiyah adalah ma yuzbahu minan na'am, binatang yang disembelih. Jadi kalau bukan binatang, selain daripada binatang yang dijadikan taqarrub ilallah, sebagai contoh sedekah daging, sebagai contoh sedekah duit, sedekah pakaian, tu dia tidak panggil udhiyah. Udhiyah hanya khusus kepada binatang. Binatang mana? Binatang na'am. Kalau selain daripada na'am, ayam, itik, rusa, itu tidak dinamakan al-udhiyah. Yang mana penyembelihan tersebut adalah tujuan untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita melakukan ibadat korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia adalah suatu ibadat yang kita dengan ibadat tersebut kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang yang disembelih kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sembelihan biasa lembu, kambing pada hari-hari tertentu, ia tidak dinamakan al-udhiyah. Al-udhiyah mesti taqarruban ila Allah. Yang mana waktu sembelihnya adalah min yaumin nahr, daripada hari min dipanggil min ibtidaiyah. Mulanya daripada hari raya. Yang dimaksud dengan hari raya di sini adalah hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Itu yang dimaksud dengan hari raya. Dia min yaumin nahar ay min tulu'i syamsi fi yaumin nahar, ataupun min tulu'i syamsi yauman nahri. Dia permulaannya adalah daripada terbit matahari pada hari raya. Dan berlalunya kadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Sebab dia permulaan sembelih saat itu dia bukan keseluruhan hari raya. Maksudnya terbit matahari pada hari raya. Lepas daripada terbit matahari, lepas tu berlalunya kadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas, maka masuklah waktu melakukan ibadat korban. Jadi taqarruban ilallahi ta'ala min yaumin nahar, daripada hari raya. Yang dimaksud dengan hari raya di sini adalah hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Penghujungnya ila akhiri ayyamit tashriq, hingga kepada penghujung hari-hari tashriq. Ayyam yakni hari-hari tashriq. Hari tashriq ada hari ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Baik. Jadi 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi hari tashriq yang last kali adalah hari yang ke-13. Penghujung hari tashriq adalah apabila terbenam matahari pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi kesimpulan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-udhiyah mengikut syarak adalah binatang na'am yang disembelih. Binatang na'am yang disembelih. Kalau tidak disembelih, maka tidak dinamakan al-udhiyah. Disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, 2. Kalau bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk tujuan makan sahaja, maka tidak dinamakan al-udhiyah. Yang mana disembelih pada hari raya. Kalau bukan pada hari raya, tidak dinamakan al-udhiyah. Dan hari-hari tashriq. Penghujungnya adalah hari tashriq yang ke-3. Maksudnya sebelum daripada terbenam matahari. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pengarang kita membincang pula tentang melaksanakan ibadat korban. Katanya hukmu tadhiyati annaha sunnatu ain lil munfarid wa kifayatin li ahli kulli bait. Hukum tadhiyah, hukum melaksanakan ibadat korban. Dia al-udhiyah, binatang korban. Tadhiyah melaksanakan ibadat korban. Kita sembelih binatang tersebut tu yang dinamakan sebagai tadhiyah. Hukum tadhiyah ini nisbah kepada kita. Manakala nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum dia adalah wajib. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, nisbah kepada Rasulullah hukum dia adalah wajib. Manakala nisbah kepada kita, annaha sunnatu ain lil munfarid. Tadhiyah hukum dia adalah sunnah ain bagi orang yang seorang diri. Jadi orang tu kalau dia seorang diri, maksudnya dia tidak mempunyai keluarga, maka ketika tu hukum dia adalah sunnah ain. Tapi bukan sunnah ain secara mutlak, bahkan ada syarat-syarat dia. Syarat dia mestilah dia berakal, mestilah dia balik, dan mesti dia berkemampuan. Sama ada dia bermusafir ataupun duduk kampung, hak tu tidak disyaratkan.
Yang penting syarat dia mesti kena Islam. Yang keduanya adalah mesti kena balik. Yang ketiganya mesti kena berakal. Yang keempat mesti ada kemampuan. Baik, apabila cukup 4 syarat ni, maka disunat sebagai sunnah ain untuk dia. Tulil munfarid bagi orang hak yang seorang diri. Munfarid di sini bukanlah makna lawang dia orang hak yang jadi lawang dia makmum, bukan. Bukan lawang dia orang sembahyang berjemaah, lawang dia imam, tak. Munfarid di sini maksudnya orang hak yang tidak mempunyai keluarga. Baik. Jadi orang hak yang tidak mempunyai keluarga, apabila cukup syarat-syarat dia, maka hukum dia adalah sunnah ain. Baik. Tapi kita kena ingat macam hak yang kita khabar tadi, bukan semua hak yang menjadi sunnah ain, bukan mesti kena cukup syarat-syarat dia. Yang pertamanya benda, mesti kena Islam. Yang keduanya mesti kena balik. Yang ketiganya mesti kena berakal. Yang keempat, merdeka, selagi merdeka. Yang kelima, mampu. Jadi maksud dengan mampu di sini adalah dia memiliki harga untuk dia membuat ibadat korban, yang mana bayaran harga untuk dia membuat ibadat korban saat itu lebih daripada keperluannya dan keperluan orang yang di bawah tanggungannya sepanjang hari raya dan 3 hari tasyrik. Kira 4 hari. Sebab 4 hari ni kira kerana 4 hari ni adalah waktu melaksanakan ibadat korban. Baik. Katanya wa kifayatin ataf pada ain. Maksudnya hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Dia sunnah kifayah ni maksudnya asal wujud je perbuatan tersebut. Asal wujud je tanpa dilihat siapa yang melakukannya. Asalnya ada je orang buat, maka sudah memadai. Hukum dia adalah sunnah kifayah li ahli kulli bait. Bagi ahli setiap rumah. Dia dalam menentukan ahli setiap rumah ni, sebenarnya ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan dalam meletakkan dhabit ahli bagi setiap rumah. Pandangan hak yang masyhur ataupun pandangan hak yang kuat adalah yang dikatakan ahli setiap rumah ni adalah yang mana mereka itu dikumpulkan oleh satu nafkah. Mereka itu dikumpulkan oleh satu nafkah. Suami, isteri, anak-anak. Sebab isteri hak yang wajib bagi nafkah adalah suami. Anak-anak pun hak yang wajib bagi nafkah kepada dia adalah ayah. Maka hak tu yang dinamakan ahli bagi satu rumah. Baik. Jadi kesimpulan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadat korban, hukum dia adalah kadang-kadang sunnah ain, kadang-kadang sunnah kifayah. Sunnah ain bagi orang hak yang seorang diri. Manakala sunnah kifayah bagi orang hak yang mempunyai keluarga. Maksudnya dia duduk di dalam satu rumah. Baik. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah ni adalah ketika mana ada salah seorang daripada ahli bagi satu rumah melaksanakan ibadat korban, maka gugur tuntutan daripada hak yang lain. Maksud gugur tuntutan di sini adalah orang hak yang lain tu tidak lagi melakukan perkara makruh. Tetapi kalulah tak buat, maka bermakna dalam satu keluarga saat itu telah melakukan perkara makruh. Perkara makruh ni adalah perkara yang dilarang, dibenci oleh syarak. Allah Ta'ala tak suka. Nabi SAW tak suka. Amin. Kalau misalnya amin seorang, tak ada keluarga, tengok pitih ada lebih ke tak? Ada lebih kena buat. Tak buat, Allah Ta'ala tak suka. Itu maksud. Benda makruh. Makruh ni benda yang tidak disukai oleh Allah. Rasul tidak suka. Allah Ta'ala tidak suka. Sehingga kan Rasulullah kata lagu mana? Rasul kata, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang mempunyai kemampuan sedangkan dia tidak melakukan ibadat korban, maka jangan dia mendekati tempat sembahyang kami. Ada biti lebih, tak mari. Mung tak yang bayang. Mung pergi jauh. Tu kalau Rasulullah ada begitu. Okey, boleh faham. Jadi maksudnya kalau orang tu tidak buat sedangkan dia mempunyai kemampuan cukup syarat dia, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Cuma larangan ni bukan larangan putus. Ya makruh ni bukan larangan putus. Tidaklah sampai ke berdosa. Tapi benda tu benda yang tidak disukai oleh agama. Okey, B. Jadi, tadhiyah hukum dia adalah sunnah kifayah bagi ahli setiap rumah. Cuma kita kena ingat lagi, kalulah seorang, katakanlah suami buat, isteri dia tak buat, anak-anak dia tak buat, sedangkan mempunyai kemampuan belaka, sebagai contoh. Maka ketika tu hak yang dapat pahala hanya orang buat. Hak lain tak dapat pahala. Orang lain tak dapat pahala. Hak yang dapat pahala hanya orang buat sahaja. Okey, boleh faham. Cuma hak yang lain dapat benda, dapat terlepas daripada makruh sahaja.
Okey, itu maksud sunat kifayah. Namun pahala tidak dapat. Dia bukanlah maksud apabila seorang buat maka dapat belaka pahala, tidak. Hak yang dapat pahala buat hanya orang hak yang buat sahaja. Melainkan orang hak yang buat berniat untuk berkongsi pahala baru dapat pahala. Jadi bermakna kalau kita sebagai suami ataupun kita sebagai seorang ayah, kalau kita buat korban untuk diri kita, memanglah anak-anak kita, isteri kita saat itu, pastinya isteri kita, anak-anak kita, dia akan dapat makan daging. Okey, sudut tu apalah? Sudut tu dapat manfaat dunia. Cuma daripada sudut masalah dapat tak pahala ibadat korban, dapat tak pahala ibadat korban, hak tu sebenarnya tidak dapat. Melainkan kalau si yang melakukan ibadat korban berniat untuk berkongsi pahala. Cuma kelebihan dia, orang hak yang ahli keluarga dia adalah mereka tidak lagi melakukan perkara makruh. Okey, sudut tu je. Maksudnya mereka itu tidak lagi tidak disukai oleh agama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah boleh makan daging. Kalau sekiranya ayah dia tak bagi habis. Kalau ayah dia bagi habis, tak ada daging. Okey, dua tu je. Manakala daripada sudut pahala tidak dapat, melainkan apabila orang yang melaksanakan ibadat korban berniat untuk berkongsi pahala. Baik. Seterusnya katanya, wa annaha la tajib illa bin nadhri wa nahwi. Dan sesungguhnya ataf pada annaha sunnatu ain. Hukmu tadhiyah annaha la tajib. Hukum melaksanakan ibadat korban bahawasanya tidak wajib. Ia tidak wajib, sama ada wajib fardu ain ataupun wajib fardu kifayah, tidak wajib. Illa bin nadhri wa nahwi. Melainkan dengan nazar dan seumpama nazar. Dia nazar ada dua. Nazar sarih atau nazar yang biasa. Yang kedua ni nazar al-hukmi. Nazar al-hukmi ni dia telah menjadikan binatang tersebut sebagai binatang korban dia. Maka tu dia akan jadi seperti nazar. Dia panggil pada hukum, dia mengambil hukum nazar. Wajib dia kena sembelih dengan binatang tersebut. Jadi kesimpulan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal melaksanakan ibadat korban adalah sunnah. Dia tidak wajib, melainkan apabila wujudnya perkara baharu. Maksudnya dia tidak wajib asal. Wajib ni adalah benda yang mendatang, benda yang baru. Sama ada dengan nazar sarih ataupun nazar al-hukmi. Nazar sarih ni maksudnya dia bernazar. Aku bernazar untuk sembelih seekor kambing korban tahun ni, sebagai contoh. Baik, okey, itu nazar sarih. Nazar hukmi adalah pada hukum dia mengambil hukum nazar. Dia bukan nazar tapi dia mengambil hukum nazar. Iaitu seorang tu dikata dia mempunyai binatang yang boleh buat korban. Dia kata, ni binatang korbanku. Aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban aku. Maka wajib dia kena sembelih kerana binatang tersebut pada hukum nazar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang penting antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu adalah hukum melaksanakan ibadat korban. Tambah-tambah kalau sekiranya kita saat ini itu adalah rujukan dalam masyarakat. Kita sebagai rujukan dalam masyarakat, mesti kita kena tahu asas hukum melaksanakan ibadat korban. Okey, boleh faham? Asas hukum melaksanakan ibadat korban, hukum dia adalah wajib. Dia bertukar menjadi asal hukum melaksanakan ibadat korban, hukum dia adalah sunat. Dia bertukar menjadi wajib kerana perkara tertentu. Pada asalnya bukan wajib. Baik. Ni antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Ana pernah ditanya beberapa kali berkenaan dengan seorang yang masuk buat korban. Seorang dia masuk buat korban. Okey, katakanlah dia ambil satu bahagian untuk buat korban. Okey, dia ambil satu bahagian untuk buat korban. Tiba-tiba dia mati sebelum daripada hari raya. Okey, mati sebelum daripada hari raya. Jadi apabila mati sebelum daripada hari raya, soalannya, adakah binatang tersebut boleh diteruskan diteruskan untuk berkorban ataupun tidak boleh? Okey, boleh faham. Kita kalau kira ikut akal-akal bodoh, ikut akal-akal bodoh kita dah dia belikan untuk buat korban kan, untuk buat korban. Jadi tak ada masalah kita buat korban. Dan kalau kita tengok buat korban pun memang bagus. Ada masalah di situ. Masalah maksudnya untuk si mati pun ada masalah. Jadi bertepatan dengan maqasidus syariah. Dan ni kan istilah maqasidus syariah. Baik, penggunaan istilah maqasidus syariah habis. Siapa ke orang yang bukan ahli agama pun menggunakan alasan maqasidus syariah untuk menghalalkan perkara yang jelas tidak dibolehkan. Bukan semua, segelintir. Dan
mengharamkan perkara hak yang jelas adalah diwajibkan. Jadi hak tu masalah. Dia maqasidus syariah memang penting, tetapi dia tidak boleh bercanggah dengan nas. Kalau bercanggah dengan nas, sebenarnya hak yang bertepatan dengan nas di situ sebenarnya adalah maqasidus syariah. Itu hak yang penting, hak yang perlu kita kena tahu. Okey. Jadi sekarang ni apabila dia beli satu bahagian ke dua bahagian ke seekor lembu, tiba-tiba sabelung daripada gaya dia mati. Soalannya, lembu saat itu jatuh saka ataupun tidak? Kita nak tahu jatuh saka ataupun tidak, kita kena tengok benda. Asal hukum melaksanakan ibadat korban sunat ke wajib? Maka hukum dia sunat, tidak wajib. Jadi apabila tidak wajib, hukum dia adalah sunat, maka ketika tu lembu tersebut dia tidak boleh kita buat korban, bahkan dia jadi saka. Maka tidak boleh buat korban, maksudnya lembu tersebut jadi saka. Apabila jadi saka, hak tu terserah kepada ahli waris lah. Kalau nak buat korban tu pasal ahli waris lah. Maksudnya lembu tu dia tidak boleh buat korban untuk si mati, kerana dengan kematian si mati bertukar lembu tersebut menjadi harta pusaka yang wajib dibahagikan kepada saluran-saluran yang ditetapkan oleh syarak. Okey, itu yang pertama. Melainkan kalau si mati berwasiat. Aku wasiat kalau aku mati melih lembu ni. Kalau dia tidak berwasiat, dia wasiat dia ada lafaz dia. Kalau dia tidak berwasiat dan dia tidak bernazar ataupun dia tidak menjadikan binatang tersebut sebagai binatang korban, maka lembu tersebut dia bertukar menjadi harta pusaka. Tiba-tiba takut-takut, dia ada juga ahli keluarga, takut-takut dia berwasiat. Takut-takut si mati itu bernazar. Okey. Masalah kita kata takut-takut saat ni tu adalah kita telah menyabitkan suatu kewajipan kepada si mati. Selama mana tidak jelas suatu kewajipan tu sabit kepada si mati, maka kita tidak boleh menyabitkan sesuatu kewajipan. Kerana al-aslu bara'atul zimmah. Asalnya tanggungan kita bebas daripada sebarang tanggungjawab, sebarang kewajipan. Maka tidak boleh kita nak memasyghulkan zimmah dia, kita nak memasyghulkan zimmah dia dengan sesuatu kewajipan, melainkan apabila diyakini zimmah dia saat itu dimasyghulkan dengan suatu kewajipan. Okey, boleh faham. Jadi kalau takut-takut dia nazar benda yang kita tidak tahu, tidak boleh kita nak menyabitkan kepada si mati. Jadi binatang korban tersebut bertukar menjadi harta pusaka, melainkan kalau si mati jelas berwasiat, maka barulah kena buat korban dengan binatang tersebut untuk si mati. Tapi dengan syarat nilai yang binatang korban tersebut jangan lebih daripada 1/3 harta peninggalan si mati. Kerana wasiat yang diluluskan hanya 1/3 ke bawah sahaja. Okey, yang pertama. Yang keduanya adalah kalau dia nazar ataupun dia ta'yin. Apa benda dia ta'yin? Dia tentukan. Okey. Ini benda yang penting. Anda nak sentuh sebab sekarang ni kita berada di sahah pelajar-pelajar agama. Jadi benda yang penting kita kena sebut. Benda yang penting khususnya untuk pelajar-pelajar agama. Ada sebahagian daripada orang, dia beli lembu korban. Okey. Jadi apabila dia beli lembu korban, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada pihak yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi daripada apa yang dibeli. Jadi kaki nega ni, orang kaki nega apabila ada keuntungan terus dia akan ambil keuntungan. Orang nega gitu. Dia orang nega tak sama dengan bukan kaki nega. Orang nega pergi mana-mana dia fikir benda boleh buat pitih. Itu orang nega. Faham? Kalau pergi mana-mana tu, duk nak tidur tu bukan kaki nega. Tu kan kaki bisnes. Orang bisnes ni pergi mana-mana, dia akan fikir benda boleh buat pitih. Nak bawa, kalau nak pergi sana, benda yang sini, buat pergi ke sana, benda boleh buat pitih. Kalau pergi sana, nak balik sini, benda boleh buat pitih. Begitu kaki nega. Faham? Ahli bisnes begitu. Okey, boleh faham? Tahu mana? Aku tahu lah. Pengalaman ada. Baik. Maksudnya, taklah Hana pun bab nega ni penuh sangat lah. Tapi kita tak sibuk lah ke menega. Kalau kita sibuk menega, dah nak ngajar. dah nak ngajar. Kita kena tinggal lah benda-benda gitu. Kalau kita nak sibuk. Ambil sekadar yang tidak menghalang untuk kita ngajar, kita belajar. Jadi kalau menghalang, tu kena tinggal. Baik. Jadi kaki nega ni apabila dia beli lembu, katakanlah dia beli lembu 300,000. Dia dapat murah sikit dengan kawan-kawan bagi ke dia 3,500. Tapi lembu ni kalau tengok harga dia boleh 4,000. Tiba-tiba dia bawa balik rumah, orang tawar dia. Orang tawar, lembu ni amu nak melih lembu tapi tak ada lembu. Dia ambil lembu apa lah? Dia. Sebab dia boleh cari lain pula.
Kakak ambil lembu ni lah. Dah berapa Diamond Awi? Lembu berani berapa? Lembu ni 4,000 lembu berani. Allah, 4,000 Diamond. Sikit lagi 4,300 boleh berani tak? Pada apa agak dah bahang 500 kau. Ya orang nega ni dia kira dia nak ambil bahang agak untung. Okey, boleh faham. Betul tak gitu ke salah gini? Orang nega gini lah. Allah, 4,000 dia kalau boleh up harga. 4,300 lah. Bayar dia. 42, okey 42 aku lepas tak apa aku wi kamu memang aku nak rebang lembu ni tapi ada siang kamu aku wi kamu 4,200. Wi 4,200 dah sekarang. Okey. Jelas. Boleh jadi berapa ratus? 700. Okey. Jadi sekarang ni soalannya ketika dia beli lembu untuk niat buat korban, boleh tak dia nak jual balik? Sini hak yang perlu kita kena cari jawapan. Okey, kita kena tengok kalau lembu saat ni tu adalah korban sunat tidak wajib maka boleh dia jual, tak ada masalah. Tapi kalau nazar yang dia telah ta'yinkan lembu tersebut, maka tak boleh jual. Sebab lembu tu keluar daripada milik dia. Kalau dia katakan wajib atas aku, korban lembu ni, dia telah ta'yin dalam nazar dia, maka tidak boleh dia jual. Sama juga kalau dia telah membuat nazar hukmi, ataupun dia telah menjadikan, apabila dia beli lembu, dia kata, ni adalah binatang korbanku. Maka apabila dia kata gitu, lembu tersebut telah keluar daripada milik dia, maka tidak boleh dia jual. Ini di antara perkara yang penting. Sama juga dalam masalah makan daging korban. 3 perkara yang anda sebut berkait dengan hukum. Hukum ibadat korban sunat bertukar menjadi wajib. Yang ketiga adalah ibadat korban sunat wajib dia kena sedekah kadar yang dinamakan sedekah. Manakala lebih daripada itu boleh dia nak makan. Tapi kalau korban wajib dia kena sedekah habis dici. Tidak boleh dia nak makan walaupun sedikit. Okey, habis. Jadi katanya wa annaha la tajibu illa bin nadhri wa nahwi. Bahawasanya korban ni tidak wajib melainkan dengan nazar. Nazar ada lafaz-lafaz dia. Nazar ada lafaz-lafaz dia. Nazar ni adalah seorang telah melafazkan perkataan, melafazkan suatu lafaz yang menunjuk bahawasanya dia telah mewajibkan ke atas diri dia untuk melaksanakan ibadat korban. Itu nazar. Cuma nazar ada lafaz sarih dan ada lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni maksudnya boleh difahami nazar dan boleh difahami selain daripada nazar. Kalau lafaz kinayah, maka kembali kepada niat dia. Kalau niat dia untuk mewajibkan ke atas diri dia dengan lafaz tersebut, aku nak meleh kalau aku dapat benda ni, aku nak meleh gaya ni, nak meleh saya kalau aku dapat benda ni. Dalam hati dia kosak untuk bernazar, maka dikirakan nazar kinayah, maka wajib dia kena sembelih. Itu adalah perbincangan sebahagian daripada ulama. Dia tidak menyabitkan nazar kinayah, hanya dikata mesti kena lafaz yang tertentu. Tapi sebahagian yang lain menyabitkan nazar dengan lafaz kinayah. Baik, dan seumpama nazar. Seumpama nazar ni adalah dia telah menjadikan binatang yang dimiliki dia untuk menjadikan sebagai ibadat korban. Dia memiliki seekor lembu, dia katakan ni adalah lembu korbanku. Aku nak buat korban dengan lembu ni. Maka dia mengambil hukum nazar, wajib dia kena buat korban. Okey, habis. Seterusnya pengarang kita menyebut tentang syarat korban. Katanya syurutut tadhiyati arba'ah. Syarat-syarat melaksanakan ibadat korban ada 4. Syarat tadhiyah melaksanakan ibadat korban ada arba'ah, ada 4. Yang mana kalau cukup syarat ni maka sah korban dia, kalau tidak cukup syarat ni maka tidak sah korban dia. Yang pertamanya katanya an-na'am, mesti kena binatang na'am. Yang dimaksud dengan binatang na'am adalah yang pertamanya unta, yang keduanya lembu, dan termasuk dalam kategori lembu kerbau, yang ketiga kambing, termasuk dalam kategori kambing adalah biri-biri. Ini yang dimaksud dengan na'am. Manakala selain daripada 3 ni, maka tidak boleh dibuat korban. Tidak boleh buat korban. Korban mesti dengan 3 ni. Di sana ada meriwayatkan boleh buat korban dengan ayam. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Boleh tak kita nak beramal dengan pandangan tersebut? Jawapannya adalah tidak dibolehkan. Kerana benda tidak dibolehkan, kerana mazhab Abdullah bin Abbas tidak dinakalkan kepada kita secara tawatur. Itu yang pertama. Yang keduanya, ulama-ulama mazhab tidak menerima pandangan tersebut. Yang ketiganya adalah kalaulah sekiranya memang betul itu adalah pandangan Abdullah bin Abbas, maka perlu kita kena tahu pula syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abdullah bin Abbas. Ternyata mazhab
Abdullah bin Abbas dalam hal tersebut tidak dinakalkan oleh ulama-ulama sebelum daripadanya menurut ataupun bertepatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abdullah bin Abbas. Ayang lagu mana, apa besar lagu mana, lepas tu lagu mana cara dia. Maka sebab itulah pandangan tersebut tidak boleh diamalkan. Baik. Okey. Itu perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah mana? Yang kedua. Ada tak kitab? Mana? Baik. Wa ijza uddan. Maksud dia ijza makna kata gugur ataupun cabut ataupun kita kata saling, tu. Saling gigi ad-dha'n. Ad-dha'n makna biri-biri. Ijza makna benda jatuh gugur gigi depan. Tu makna ijza. Maksudnya saling gigi depan. Itu asal makna ijza. Jadi gigi depan dia jatuh. Gigi depan dia saling. Gigi depan dia saling dah. Cabut dah. Tubik gigi lain dah. Okey, tu makna ijza. Dia ijza ni maksudnya cabut gigi depan lah. Sama ada tubik gigi lain dah tubik dah kira dia ijza asal makna mana? Isqatuhu muqaddama asnanihi. Maksudnya dia telah gugur gigi hadapannya. Okey, boleh faham. Gigi depan dia gugur. Tapi untuk dha'n, apa mana dha'n? Untuk benda dha'n biri-biri. Au bulughuhu sanah, ataupun sampai cukup biri-biri umur dia setahun. Cukup umur dia setahun. Okey, tu antara syarat binatang korban. Jadi yang pertama na'am. Yang keduanya, kalulah biri-biri antara dua. Yang pertamanya perhatian boleh Yang pertamanya adalah saling gigi. Maksud saling gigi ni cabut gigi depan. Yang keduanya cukup umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Setahun masuk tahun yang kedua. Jadi pendek kata, masalah biri-biri boleh buat korban apabila ada salah satu daripada dua perkara ni. Kalau dok cukup umur dia, kalau misalnya dok saling gini, sama ada saling gigi ataupun cukup umur setahun. Umur dia dok cukup lagi setahun, tapi saling gigi dah boleh. Pada asalnya mesti kena cukup setahun dan boleh dibuat korban dengan biri-biri yang belum umur dia setahun, tapi kena syaratnya mesti kena saling gigi. Okey, boleh faham. Tu maksudnya wa ijza uddan, patu au bulughuhu sanah. Okey, sekali lagi ya. Masalah biri-biri, cukup umur bagi biri-biri dengan dua alamat. Tu untuk kita lebih mudah. Cukup umur biri-biri dengan dua alamat. Sebagaimana cukup umur kita dengan dua alamat. 15 tahun ataupun keluar mani. Okey, boleh faham? Cukup umur biri-biri dengan dua alamat. Yang pertama benda cukup setahun ataupun saling gigi. Okey je lah. Cuma ketika kita tidak tahu, kita cek dak saling gigi lagi, tapi kita cukup dak lagi umur, maka ketika itu kita buat anggaran. Kita buat benda, kita anggarkan. Maksudnya dia kalau orang hak yang pandai, orang hak yang pelihara binatang, dia dapat buat agak-agak umur dia berapa. Dia tengok jenis baka benda, dia tengok benda besar kecil lagu mana, dia tengok galak apa seperti, pandai tengok. Ni cukup umur dah cukup dah setahun kalau gini Okey, sudah memadai. Faham? Bukanlah maksudnya wajib kepada orang yang melihara kambing dan biri-biri, dia kena tanda tarikh lahir setiap seekor untuk betul-betul cukup umur, nanti nak buat gerbang. Tak syarat tahap tu. Faham? Kalau pelihara baru 2 ekor tak apa lah gitu. Pelihara baru 3 ekor tak ada masalah lah. Tapi kalau pelihara dalam 2-3 ribu ekor, check up awak gitu. Tanda belakang tarikh lahir. Okey, boleh faham? Lepas tu lepas daripada tanda, kena ambil cok jari, tak ada jari. Lepas tu kena buat mana? Kena gantung tekok pula. Benda kak-kak dia, kena pakai kak belaka. Tu jadi payah belaka kan. Syarat tidaklah mewajibkan kita sampai kepada tahap tersebut. Jadi apabila kita tidak jelas berapa umur dia, maka kita buat anggaran. Tapi buat anggaran saat itu jangan buat anggaran mengikut nafsu kita. Orang nak beli ni, cukup dah umur padahal tak cukup umur lagi. Lebang tu. Tu tak kena, tu lebang. Maksudnya memang kita buat anggaran, kita buat ukuran dengan ukuran hak yang maksudnya ukuran hak yang adil lah. Maksud kita tengok lagu ni memang nampak lagu ni memang berat cukup umur. Baik.
Jelas tak? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bulughul baqari wal ma'z sanatain, dan cukup lembu sama juga kerbau, ma'az kambing, sanatain 2 tahun. 2 tahun maksudnya 2 tahun kamilatain yang sempurna. Ana banyak kali ana sebut. Ni ana nak sebut pula. Sebelum daripada ni ana tak pernah sebut walaupun ana ragu-ragu, ana syok. Sebelum daripada ni ana banyak kali ana sebut. Ana sebut banyak kali. Berkenaan dengan masalah di tempat kita, banyak pandangan di tempat kita mengatakan lembu 2 tahun ataupun saling gigi. Saling gigi sebenarnya bukan mazhab Imam Syafi'i. Anda tak tahu mazhab mana. Saling gigi bukan mazhab Imam Syafi'i. Anda tidak pernah jumpa dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan lembu cukup untuk saling gigi. Anda tidak jumpa. Baik, lembu mesti kena cukup 2 tahun. Saling gigi ke tak saling gigi sebelum daripada tu tak kira. Hak yang kira saling gigi hanya benda? Hanya biri-biri sahaja. Hak tu kita kena ingat. Dan anda kaji lama masalah ni. Sebab anda dengar ramai juga daripada para asatidzah di tempat kita. Ramai juga orang kata lembu kalau dah cukup 2 tahun kalau saling gigi boleh dah buat gerbang. Jadi apa maklumat yang kita dengar tu kita cuba buka dalam kitab. Sebab benda kadang-kadang dan bukan kadang-kadang ada beberapa perkara yang orang kita duk kata ini adalah pandangan ulama, ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Ternyata kalau kita buka dalam kitab mazhab Imam Syafi'i tidak begitu. Okey, boleh faham? Tidak begitu. Jadi apabila berlaku beberapa perkara tersebut yang dinisbahkan kepada ulama-ulama tertentu, pada hakikatnya ulama tertentu tidak berkata sedemikian itu, maka dalam bab masalah saling gigi yang diperkatakan untuk lembu ni, anda cuba kaji dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Anda tidak jumpa satu fiqh mazhab Imam Syafi'i pun yang mengatakan sah buat korban dengan lembu yang saling gigi walaupun tidak cukup 2 tahun. Anda tak jumpa. Sebab saling gigi hanya khusus untuk biri-biri sahaja. Anda tak jumpa. Anda dekat nak cari. Dan anda pernah cerita sebelum daripada ni, anda buat kajian demi kajian. Beberapa tahun lepas anda buat kajian. Anda tak jumpa. Last sekali, anda pun tanya pula kepada ulama-ulama yang pakar dalam mazhab Syafi'i di beberapa buah negara di Timur Tengah. Baik, takut-takut ada. Anda tanya ulama daripada ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i daripada Hudaidah di Yaman. Hudaidah di antara negeri yang masyhur lah. Ramai juga keluaran Hudaidah. Ulama-ulama besar daripada Hudaidah ramai lah. Anda tanya beberapa orang ulama daripada Hudaidah. Anda minta nombor telefon daripada Ustaz Kamaruddin. Anda WhatsApp, anda tanya berkenaan dengan masalah lembu. Dikatakan boleh dah buat gerbang kalau dah cukup umur 2 tahun tapi syarat saling gigi sebelumnya. Dia kata apa yang mereka tahu adalah saling gigi hanya untuk biri-biri sahaja. Sama juga anda pergi tanya beberapa orang ulama daripada Jordan, daripada Syria. Sama juga dia kata saling gigi ni hanya untuk biri-biri saja, bukan untuk lembu. Wallahu alam, dia ambil daripada mana anda tak jumpa lagi setapas ke sekarang. Tapi akan datang kalau anda jumpa, anda akan rujuk balik daripada perkataan ni. Tapi hak masalah ni, apa hak yang anda jelas ataupun apa hak yang anda faham daripada apa hak yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, saling gigi hanya untuk biri-biri sahaja. Lembu dan kambing tidak diambil kira saling gigi. Itu perlu kita kena faham. Sebab itulah dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis dikata lagu mana? Wa ijza'ud dha'n. Apa dia buat agak tu? Lepas tu au bulughuhu sanah. Saling gigi biri-biri ataupun cukup setahun. Lepas tu dia buat mari dia pula. Wa bulughu al-baqar wal ma'az sanatain. Cukup umur lembu dan kambing 2 tahun. Sebab apa dia? Sebab nak jelas. Takut orang tak faham. Baik. Katanya wal ibilu wal ibilu pula wal ibili ya. Boleh baca wal ibilu sebenarnya tapi molek baca wal ibili. Ataf pada al-baqar. Maksudnya wa bulughul ibili 5 sinin dan cukup umur unta 5 tahun. Jadi pendek kata binatang korban yang boleh kita buat korban mesti kena cukup umur tertentu.
ataupun kena cukup umur dia. Kalau biri-biri, antara cukup setahun ataupun saling gigi sebelum daripadanya. Kalau lembu, kambing mesti kena cukup umur 2 tahun. Cuma di sana ada pandangan yang kedua, masalah kambing cukup setahun pun apa dah. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Unta mesti kena cukup 5 tahun. Okey tu. Katanya wa faqdul aibil ladhi yunqisul ma'kul. Katanya wa faqdul aib alladhi yunqisul ma'kul, dan tidak ada aib, kecacatan, ni antara syarat dia. Ni antara syarat dia. Ni syarat yang keempat. Syarat korban ada 4. Yang pertamanya na'am. Yang keduanya adalah gugur gigi biri-biri ataupun cukup setahun. Kalau lembu, kambing kena cukup 2 tahun. Unta kena cukup 5 tahun. Syarat yang ketiga adalah faqdul aibil ladhi yunqisul ma'kul. Mana tidak ada aib, kecacatan yang mengurangkan akan benda yang dimakan. Baik, benda yang boleh dimakan. Dia ada setengah ulama dikatakan mengurangkan daging. Sebenarnya perkataan mengurangkan daging, dia tidaklah setepat mengurangkan benda yang dimakan. Sebab benda yang dimakan bukan hanya khusus daging. Faham? Ada di sana benda yang dimakan selain daripada daging. Baik. Jadi tidak ada kecacatan yang mengurangkan daging. Sama juga dapat mengurangkan lemak, mengurangkan kulit. Sebab kesemua perkara tersebut adalah al-ma'kul, benda yang boleh dimakan. Jadi perkataan al-ma'kul dia merangkumi daging, dia merangkumi lemak, dia merangkumi kulit. Kerana semua itu adalah benda yang dimakan. Baik. Seterusnya kata dia dan syarat yang keempat adalah an-niyah. Niyah inda dzabhi, ketika sembelih. Ketika sembelih ataupun ketika ta'yin, ketika menentukan. Baik. Ketika menentukan. Syarat yang keempat mesti niat, sebab korban adalah ibadat. Korban adalah ibadat. Maka setiap ibadat perlu kepada niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu perlu kepada niat, termasuk dengan korban. Termasuk korban mesti kena niat. Okey, syarat yang keempat mesti kena niat. Cuma syarat niat mesti dilakukan. Dia niat saat itu termasuk dalam rukun sebenarnya. Walaupun sebahagian daripada ulama meletakkan niat termasuk dalam syarat. Tapi tak apalah, sama ada orang kata rukun ke syarat ke, hal tu sebenarnya khilaf lafzi saja. Sepakat ulama mengatakan wajib kena niat. Mungkin sebahagian ulama meletakkan dalam kategori rukun, sebahagian ulama meletakkan dalam kategori syarat. Cuma niat ketika sembelih tu syarat. Okey, niat ketika nak sembelih tu syarat. Okey, boleh faham? Ataupun niat ketika ta'yin. Apa ketika ta'yin? Ketika menentukan. Lagu mana ketika ta'yin, ketika menentukan? Okey, gini. Orang ni dia bernazar, wajib atas aku apabila aku dapat sekian-sekian sembelih seekor kambing. Okey, itu dipanggil benda nazar ma fi dhimmah. Dia tidak tentukan mana-mana. Tiba-tiba dia pun beli kambing. Dia pun dia kata hak kambing ni awak aku nak beli lagi awak gebang lagi sebagai hak yang aku nazar. Okey, ketika tu tak ada masalah, boleh dah. Jadi sama ada niat ketika sembelih ataupun ketika ta'yin, ketika benda tentukan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima lam yu'ayyin bin nadri, pada barang hak yang ataupun lam yu'ayyan bin nadri, pada barang maksudnya pada binatang hak yang tidak ditakyinkan dengan nazar. Pada binatang hak yang
Tidak ditakyinkan dengan nazar pada mula-mula. Okey, gini. Untuk kita faham masalah ni, kita kena hurah lebih panjang sikit. Kita masalah korban, kita ada korban sunat. Okey, kita ada benda korban sunat. Lepas tu kita ada korban wajib. Okey, korban sunat, masa niat adalah ketika sembelih. Masa niat ketika sembelih. Cuma adakah boleh kita niat sebelum daripada sembelih? Di sini berlaku khilaf. Pandangan yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh berniat sebelum daripada sembelih. Okey, boleh niat sebelum daripada sembelih. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat niat saat itu keluar ketika telah ada dah binatang. Okey, boleh faham? Ketika ada dah binatang. Kalau binatang tak ada lagi, tak boleh niat. Kita tak beli lagi binatang. Tak beli lagi. Tak jadi milik kita lagi, nak niat dah. Mana boleh? Mesti beli dah. Dan binatang jelas dah binatang mana. Maka ketika tu baru boleh niat. Okey, boleh faham. Berapa dah? Yang kedua, nazar. Kita nazar ada dua. Yang pertama, nazar al-muayyanah. Yang keduanya nazar fi dhimmah. Nazar muayyanah gini. Wajib atas aku rebang dengan lembun ni. Jadi kita telah ta'yinkan. Binatang yang tertentu ketika kita nazar. Maka ta'yin kita ketika kita nazar untuk binatang tersebut, dia menempati hukum niat dah. Okey, memada dah. Okey, boleh faham? Memada dah. Jelas tak? Sebab kita ta'yin dah. Kita katakan ni lembu Ni lembu. Sebagai contoh. Ni lembu. Ni lembu lah. Orang Malaysia panggil lembu, bukan orang Aceh je panggil lembu Okey, ni lembu. Sebagai contoh. Dia kata wajib atas aku buat korban dengan lembu ni. Okey, sekarang ni dia buat nazar muayyanah. Dia telah menta'yinkan apa yang dia nazar saat ni. Okey, boleh faham? Nazar ataupun dia ta'yinkan lembu ketika dia bernazar saat ni tu, dia menempati tempat niat. Okey, sudah memada. Nanti melih tak niat pun tak apa dah. Sudah memada dah situ. Berapa dah? Dua. Yang ketiga, nazar ma fi dhimmah. Kalau aku dapat sekian-sekian, wajib atas aku sembelih seekor lembu. Okey, dia ta'yin tak lembu mana-mana? Tak. Okey, itu dipanggil fi dhimmah dalam tanggungan ni. Maka dah kira yang melih lembu mana pun tak ada masalah. Jadi apabila nak melih saat ni tu, dia kena niat. Okey, boleh faham? Dia beli lembu, dia nak melih lembu yang dia nak tunaikan nazar dia kena niat lembu tu. Faham? Sama ada dia niat masa nak sembelih ataupun dia niat ketika dia ta'yin. Mana? Beli lembu, lembu ni aku nak melih wak nazar kat lagi. Faham? Okey, dia ta'yin. Maka ta'yin dia sebelum daripada sembelih, baik, dia menempati niat pada ketika sembelih. Niat yang ditakyinkan dikira waktu tak, seperti bila masuk waktu atau sebelum. Dia gini, dalam masalah masuk waktu niat, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Adakah masuk waktu niat saat itu adalah setelah daripada masuk waktu korban ataupun tidak? Ada dua pandangan. Ada pandangan sahabat saudara Muhammad Hanif, ditanya. Nak jawab soalan dia ni. Jadi ada sebahagian daripada ulama dia kata niat saat itu mesti setelah daripada masuk waktu korban. Okey, boleh faham? Waktu korban bermula setelah daripada terbit matahari pada hari raya. Dengan berlalunya tempoh 2 rakaat sembahyang sunat dan 2 khutbah yang ringkas. Jelas. Maka masuknya waktu korban. Waktu sembelih. Maka bila masuk waktu sembelih, barulah boleh dia berniat. Okey, atas pandangan yang sebahagian ulama. Namun sebahagian yang lain kata boleh berniat sebelum daripada tu. Boleh berniat sebelum daripada tu. Soalan daripada saudara Daniel Aisyah, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana binatang yang kita ta'yin tersebut mati atau hilang pada hari raya korban tetapi kena korban atau gugur? Okey, gini. Kalau nazrul muayyanah, dia telah menta'yinkan binatang dalam nazar dia, maka apabila binatang tersebut hilang ataupun kena curi ataupun mati,
maka tidak wajib dia korban. Maksudnya, dan sebab dia tentukan binatang tersebut untuk melaksanakan korban. Okey, panggil nadhrul muayyanah. Wajib atas aku sembelih lembu ni, tiba lembu ni hilang ataupun lembu ni mati, lembu ni mampu, kena curi kat orang. Maka dah wajib dia sembelih sebab dia telah bernazar untuk sembelih lembu ni. Okey, pulang. Sebab nazar sekarang ni terikat dengan benda, bukan terikat dengan tanggungan dia. Berbeza dengan kalau dia bernazar, kalau aku dapat sekian-sekian, maka wajib aku sembelih seekor lembu. Lepas daripada tu dia kata, lembu ni lepas daripada tu, selama beberapa hari lembu ni aku nak melih, tiba-tiba lembu ni hilang. Maka wajib dia kena cari lembu lain. Sebab benda? Sebab nazar saat itu berada dalam tanggungan dia. Selama mana dia tak sembelih, tak kira lembu mana pun, selama mana tanggungan dia masih lagi tergantung hutang nazar. Hak tadi saat itu, dia telah ta'ayinkan lembu ketika dia bernazar. Maka dia tidak meletakkan nazar saat itu dalam tanggungan. Dia letak di atas lembu. Kalau tak ada lembu tu, maka tak wajib dia buat dah. Tapi kalau dia letak dalam tanggungan dia, kalau hilang lembu tersebut pun, mesti dia kena cari lembu yang lain. Kerana dia menanggung hutang. Okey. Sebab itulah kita kena faham antara nadhrul muayyanah dengan nadhr ma fi zimmah. Okey, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud wan niyatu 'inda adh-dhabhi, nak tanya ustaz dari sudut lafaz dia. Orang yang masuk bahagian akikah atau khabar perlu sebab lafaz yang jelas, yang dia wakil atau mana? Dah jumpa dah saat ni. Atau mula soalan. Headset kita headset murah. Kita nak cari. Orang atas bawah dia jadi naik atas mula. Kita buat-buat naik atas mula. Okey, jumpa dah. Nak tanya dari sudut lafaz je, orang yang masuk bahagian akikah atau korban perlu sebut lafaz yang jelas, yang diwakil ke atas tukang sembelih, atau cukup sekadar dia niat sahaja dalam hati dia kepada tukang sembelih. Semoga Ustaz Usamah diberkati. Okey, orang yang masuk bahagian akikah atau korban perlu sebut lafaz yang jelas, dia wakil ke atas tukang sembelih, atau cukup sekadar niat dia niat sahaja dalam hati dia kepada tukang sembelih. Okey, dia masalah wakalah dia ada akad dia, ada lafaz dia. Jadi hanya sekadar niat, orang tak tahu kita wakil ke tak. Dia benda yang ada dalam hati. Lafaz lah yang menjadi bukti benda yang hati dalam hati. Kita tak tahu benda yang diniat oleh seorang. Amin Allah, pitih pitih. Jadi kita apabila dia Allah pitih, kita tak tahu dia pitih tu dia suruh kita pegang ke, mungkin ada wadi'ah simpanan, dan mungkin bayar hutang. Mungkin dia nak ganti barang dia buat bunuh. Jadi banyak perkara kita tak tahu benda. Okey, boleh faham? Mungkin tak dia nak terus suruh kita pegang? Mungkin. Mungkin tak dia nak suruh kita beli kambing? Mungkin. Mungkin tak dia nak suruh kita beli lembu? Mungkin. Mungkin tak dia nak bayar hutang madu dia ambil? Mungkin. Mungkin tak dia nak bayar sebab dia ada buat bunuh barang, buat hilang pisah sebagai contoh, nak ganti buat senyap aja. Mungkin tak? Mungkin. Faham tak kira? Mungkin tak pitih ni adalah pitih Usamah, nak suruh uyu ke Usamah? Banyak perkara. Jadi benda kau yang menjelaskan benda yang niat dalam hati, lafaz. Maka sebab itulah kena lafaz. Okey, saya wakilkan kau. Dan kita tidak tahu orang wakil kita ke tak. Faham? Dah apa awak dah buat, saya wakil dah kau kan? Bila awak wakil? Dah kita kata esok jumpa kat masjid tu senyap cetu muka. Dah apa awak ni senyap je, mana ada benda tak kena. Kata nak suruh awak melih tu daripada pagi kita tunggu. Dah awak dah khabar pun, saya niat dah. Kata dia, saya niat dah. Kita tak tahu orang niat. Dia mesti kena melafazkan. Okey. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati sahabat kita yang bertanya. Sahabat kita yang bertanya. Tapi ikan tak wiwi lagi Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis Seterusnya waktu tadhiyah, waktu menyembelih ibadat korban. Katanya waktu tadhiyah min mudhi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifatain. Katanya
Dan waktu tadhiyah, waktu melaksanakan ibadat korban adalah bermula daripada berlalunya kadar 2 rakaat dan khutbah yang ringkas keduanya. Okey, 2 rakaat yang ringkas, kita kata 2 minit atau taklah 3 minit. Dua khutbah yang ringkas 3 minit, 6 minit. Jadi lepas daripada terbit matahari, min tulu'i syamsi yauman nahar, daripada terbit matahari pada hari raya. Apabila terbit matahari pada hari raya, berlalunya tempoh lebih kurang dalam 6 minit, maka masuk dah waktu melaksanakan ibadat korban. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham. Adakah disyaratkan orang yang nak buat ibadat korban mesti sembahyang sebelum daripadanya? Tidak disyaratkan. Sebab apa? Sebab sembahyang hukum dia sunat. Ke ada? Syarat nak buat korban adalah mesti kena sembahyang sebelum daripadanya. Ada? Tak ada. Okey. Memang hak yang sebaik-baiknya kita sembahyang. Tapi adakah disyarat dengan maksud kalau dia tidak sembahyang sunat hari raya, tiba-tiba dia buat korban, maka tak sah hari raya dia? Ada? Tidak disyarat lagu tu. Tidak disyarat begitu. Baik. Allah Rabbi. Seterusnya, ila akhiri ayyamit tashriq, hingga kepada penghujung hari tashriq. Penghujung hari-hari tashriq. Hari tashriq adalah hari yang ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Sebab kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban, kullu ayyamit tashriq dhabhun. Setiap hari tashriq adalah sembelih. Sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan hari raya 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Cuma hari yang ke-13 tu sebaik-baiknya jangan buatlah. Sebaik-baiknya sebab untuk meraihkan khilaf. Di sana ada dah hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah tu ada khilaf sikit di kalangan ulama. Okey, sebaik-baik untuk keluar daripada khilaf, jangan kita buat hari yang ke-13. Tapi kalau sekiranya terpaksa, boleh, tak ada masalah. Sebagai contoh, benda pihak tertentu telah membuat SOP kalau nak buat nak korban satu tempat, mesti kena 5 ekor je. Jadi dia ada dalam 20 ekor. Jadi buat hari pertama 5 ekor, hari kedua 5 ekor, hari ketiga 5 ekor, hari keempat 5 ekor. Boleh, tak ada masalah. Okay, habis. Okey, itu waktu korban. Cuma apabila habis waktu, habis dah waktu dia, habis dah, masuk dah matahari pada hari yang ke-13 daripada hari tashrik, maka habislah waktu korban. Habis dah waktu korban. Jadi apabila habis waktu korban, tak boleh nak korban. Hamba nak rebang, Allah orang lain rebang nak kabur gitu, nak masuk rebang. Dah hari ke berapa dah ni? Hari ke-14 dah daripada bulan Zulhijjah. Tak boleh dah. Melainkan korban wajib. Kalau korban nazar mesti kena meleh. Tidak ingat nak meleh. Galik sangat. Galik sangat. Aku ada binatang aku nazar nak rebang. Allah dah ingat sekarang. Wajib kena korban. Walaupun habis dah waktu dia. Sebab jatuh benda? Jatuh qada. Bukan jatuh tunai. Jatuh qada. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dak? Okey. Seterusnya katanya, ada tak tulis adadu? Ada gitu. Adadu man tujzi'u anhumul udhiyatul wahidah gitu. Bilangan mereka hak yang memadai daripada mereka itu korban yang satu. Okey. Katanya tujzi'ul badanatu an sab'atin. Memadai seekor unta untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Seekor unta memadai untuk 7 orang. Maksudnya seekor unta boleh berkongsi sebanyak apa orang? 7 orang. Dan kalau kita nak buat seorang seekor unta boleh ke tak? Hak tu lebih aula lagi seorang. 7 orang ni paling tinggi. Bukan mesti. Sekurang-kurang seorang. Sebanyak-banyak 7 orang. Okey boleh. Bukan sekurang-kurang seorang. Yelah seorang tak apa. Kita kata kita seorang tak apa. Sebab kalau seorang nak buat 100 ekor, boleh, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurang seorang. Sekurang-kurang seorang. Tapi kalau misalnya selebih-lebih 7 orang. Sebanyak-banyak 7 orang. Kalau nak buat 6 orang boleh, 5 orang boleh, 4 orang boleh. Sebab baru ni ada orang tanya, masalah dia nak beli seekor lembu pakat 2 orang.
Kalau tak cukup 7 boleh tak Ustaz? Tak ada masalah 2 orang. Dia yang kata 7 orang tu paling banyak. Tu bukan maksud 2 orang tak boleh, 3 orang tak boleh, bukan. Tak ada masalah. Okey, memadai untuk 7 orang. Sama ada 7 orang tu daripada keluarga yang sama, daripada orang yang berbeza, tak kira. Tak ada masalah. Sebab ada kok. Ni kawasan apa lah, kawasan Kemasik ni. Kawasan lain tak dengar lagi, kawasan Kemasik. Dia kata kalau orang tu nak buat gerbang seekor lembu, untuk keluarga dia, 7 orang, dia tak boleh buat 7. Dia buat kenang je. Seorang kena masuk orang lain. Seorang tu kena masuk orang lain. Tak boleh. Dan bukan kes terpencil. Maksudnya bukan kes terpencil ni bukan seorang kabarkan. Ada 2-3 orang tanya benda sama. Tahun ni pun ada orang tanya. Siap telefon lagi. Tahun ni. Dah nak raya. Tahun lepas pun ada. Tahun lepas pun ada. Dia kata bunyi-bunyi orang kabar kalau misalnya kita nak buat rebang seekor lembu daripada keluarga kita, tak boleh kita ambil kita belaka. Mesti kita kena masukkan orang lain sebahagian. Jadi nano cari orang lain seorang nak pergi masuk juga 7. Sebab ada orang kata tak boleh. Orang kata tak boleh tu tak tahu siapa. Orang kata tak boleh. Kawan dia ambil daripada mana tak tahu. Tu sebenarnya mengaruk sebenarnya. Hak tu mengaruk. Benda hak yang mengaruk. Dalam bab ibadat korban tu bid'ah tu, benda bid'ah. Mereka hukum. Mana ada begitu. Tak ada masalah nak masuk siapa pun. Yang penting 7 orang yang berbeza. Taklah bukan maksud mesti 7 orang macam nak apa tadi lah. Tak ada masalah daripada keluarga yang sama ke daripada orang lain ke, tak ada masalah. Tuak seorang pun tak ada masalah. Allahu Rabbi. Baik. Dia 7 saat ni tu. Dia unta ni boleh bagi 7 lah cakap kita untuk korban. Dia kalau ni kita masuk bab lain sikit. Dia tidak semesti 7 saat ni tu buat korban belaka. Kalau ada orang buat akikah, ada hak nak daging saja, ada hak nak buat korban, campur, tak ada masalah dalam mazhab Imam Syafi'i. 7 saat ni tu 2 buat korban, 2 buat akikah, 3 lagi nak makan daging saja. Okey, boleh faham? Contoh aja. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Dah kan orang nak makan daging saja. Okey, kita buat contoh gini, orang nak makan daging saja. Contoh gini kalau nak buat makan daging saja. Amin tu perai lembu. Amin tu perai lembu. Maka dia pun cari orang nak masuk gerbang. Nak masuk gerbang. Lepas tu ada 4 orang je. 3 orang tak ada. Jadi 3 bahagian kita ada. Lepas tu dia orang nega ni, dia kerekut sikit nak buat ibadat benda ni. Contoh je. Ya kedekut sikit. Mikir lah nak cari keuntungan. Kan orang nega nak cari keuntungan. Tak apa. Kalau 3 bahagian tu kita simpan, kita jual. Sebab kalau aku buat gerbang, aku nak jual. Faham tak lagi? 3 bahagian dia buat simpan untuk benda, untuk jual. Okey, boleh faham kan? Itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan benda. Boleh. Jangan kata tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke kita korban haiwan kacukang? Dia kalau kacuk antara binatang korban dengan binatang korban boleh. Maksud kacuk di antara na'am dengan na'am boleh. Kambing dengan biri-biri. Nak tak mana benda? Nak tak nama benda? Kamri gitu. Kambing dengan biri-biri ataupun bimbing. Dan mana nama dia pelik binatang dia bimbing. Sebab apa? Sebab mak dia kambing, ayah dia biri-biri. Okey, kalau kacuk daripada binatang udhiyah na'am dengan na'am, maka boleh buat korban. Tapi kalau kacuk di antara binatang na'am dengan bukan na'am, maka tidak boleh. Okey, boleh. Benda lagi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau dia dah ingat lembu mana yang dia ta'yin? Bela lembu banyak enggak? Lepas tu ta'yin hak mana tak tahu. Dah kira nak macam mana? Ke kena sebelah belaka lembu? Ke sebelah belaka. Anda nak jawab lagi masalah ni. Tapi pastinya tidaklah sampai ke kena sebelah belaka sebab dia melibatkan harta. Kalau melibatkan perbuatan tu lain. Okey, boleh faham? Ia ada tinggal satu sembahyang. Mana dah suruh rasa ke maghrib ke isyak dah ingat dah. Dalam lima waktu lah. Maka cara dia lagu mana? Kena sembahyang belaka. Okey, boleh faham? Kena sembahyang apa waktu? 5 waktu.
Ada lah lembu bapak dia, dia 100 ekor. Seekor dia tak ingin nazar. Lepas tu dah ingat orang mana se. Kena meleh belaka. Ia melibatkan harta jadi anda nak jawab masalah ni. Tapi nampak pada zahirnya adalah tidak wajib dia sembelih belaka. Baik. Pilih hak mana-mana. Wallahu alam. Tapi anda nak berani jawab lagi masalah ni. Wallahu alam. Dah cara nak menyelesaikan masalah ni kalau berlaku? Ingat tanda lah. Tanda ingat. Tapi tokai lembu ya ingat. Mereka tokai lembu lepas daripada dia nazar tu dia accident. Kena tengok dia lembu. Mungkin ada ingat. Tapi biasa dia ingat lembu. Mana mungkin orang tokai lembu yang duduk siang malang, orang mera lembu siang malang, lembu duduk dalam kepala dia ingat. Tidak mungkin. Sebab dia orang yang ada lembu ni, lembu duduk dalam kepala dia. Faham tak? Lembu duduk kepala dia. Sebab lembu ni harta. Faham? Benda yang duduk dalam kepala dia mungkin tidak ingat. Maksudnya mustahil lah pada anda ada ingat. Sebab benda duduk dalam kepala dia. Betul lagi yang melibatkan ibadat yang dia telah tentukan. Mesti dia tentukan binatang yang khusus. Mungkin binatang ni benda besar sangat ke, mungkin binatang. Maksudnya ada ciri-ciri yang istimewa pada binatang tersebut. Begitu biasanya. Allahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wal baqaratu an sab'ah. Begitu juga lembu boleh memadai daripada 7 orang. Wasyatu an wahidin faqat, dan kambing biri-biri sama dari memadai untuk seorang sahaja. Dia berarti molek lembu memadai untuk 7 orang untuk buat korban daripada lembu tersebut. Tetapi kalau berkongsi pahala, hal tu tidak disyaratkan 7 orang. Berkongsi pahala tidak disyaratkan 7 orang. Kambing seorang je buat korban. Tapi kalau nak berkongsi pahala, tak apa ramai mana pun. Dia buat gerbang seekor kambing. Tapi dia berkongsi pahala untuk semua menteri-menteri di Malaysia. Okey, sebagai contoh. Sebab menteri Malaysia, orang pakat duk kata macam-macam kan. PKP ni jadi oleh kerana siang sangat orang duk kata ke menteri Malaysia. Dan dia melihat kepada menteri-menteri di Malaysia ni banyak benda buat baik kepada dia. Jadi nak sedekah benda. Dia niat korban. Melih seekor kambing. Ya Allah, ini adalah korban aku. Aku berkongsi pahala korban ini dengan menteri-menteri di Malaysia yang Islam sahaja. Boleh tak ada masalah? Tapi tak boleh lah. Yang Islam sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di tempat kita ada juga jenis orang ni, dia buat benda dia buat kutu korban. Dia ripu pitih ramai-ramai, lepas tu beli seekor lembu. Dia ripu pitih ramai-ramai, beli seekor lembu. Contoh dikuti puluh seorang. Setiap bulan daripada kita tak ada daripada 30 orang. Jadi benda 10 ya sebulan, daripada 30 orang jadi sebulan boleh 300 ya. Jadi 12 bulan jadi bermakna 3,600, betul tak? Betul tak? 300 kali 12. 300 kali 12, 300 kali 10, 3,000. Betul? 3,600, betul? Orang nampak lambat sikit. Ngatuk tak? Baik. Jelas tak? Jadi apabila 30 orang, boleh 3,600 cari lembu kecil-kecil sikit, buat gerbang. Daripada 30 orang saat ni tu. Sah tak? Tak sah. Tak sah korban. Sebab apa dia? Sebab seekor lembu memadai untuk 7 orang saja. Tidak boleh lebih daripada 7 orang. Okey, boleh faham? Lepas tu orang dengar ni bulat mata lah. Tak sah. Tu gambar orang buat Ustaz. Gambar orang buat dah gambar orang buat tak sah lah. Orang buat tak sah. Dedah aurat hukum dia adalah haram. Tu ramai orang dedah aurat haram lah. Payah benda. Jangan ramai orang buat jadi halal pula. Mana boleh? Benda yang tak sah. 30 orang korban daripada seekor lembu tidak sah. Ramai orang buat, biar ramai orang buat tak sah. Gitu. Macam dedah aurat hukum dia adalah haram. Dah ramai orang buat haram lah. Ramai anak tu imam, anak ustaz pun ada kot pakai luar ketak dah tak. Tak kira anak tu imam ke anak ustaz ke. Okey, boleh faham. Tapi bukanlah kesalahan atas tu imam, bukan kesalahan atas ustaz, bukan. Faham tak lagi? Sebab anak dia lain, ustaz tu lain. Kalau ustaz tu tegur dah, tu imam tu tegur dah anak dia, dia akan nak kabar dah jenis anak degi. Lepas dah bahagian dia. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut. Isteri dia
kufur. Okey, boleh faham? Isteri Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi setelah daripada Nabi Allah Nuh dan Lut melakukan tanggungjawab dia. Okey, boleh faham? Tak kira masalah tu. Tak kira orang tu buat, orang ni buat, tak kira. Benda yang salah tetap salah. Jadi tidak sah orang buat korban sebanyak 30 orang daripada seekor lembu. Tak boleh. Walaupun ramai orang buat. Mari pula. Wak putus angin kita lalu ustaz tau. Dia ada juga jenis lagu tu. Wak putus angin kita. Orang semangat untuk buat ibadat, tiba-tiba dihalang pula. Kita tak halang. Kita tak halang. Kita kabur hukum. Tak boleh buat gitu. Putus angin lalu. Tak ada muk lalu nak buat korban. Kita semangat rela pun 10 ya sebulan. Okey, gini. Kita kabur hukum begitu. Tak boleh. Tak sah kalau buat. Dah daging boleh makan. Cuma ibadat korban tak sah. Perbuatan tersebut termasuk dalam bid'ah. Mereka-rekakan dalam agama. Okey, boleh faham? Dah boleh buat lepas daripada ni. Boleh buat. Tapi kena cari cara yang betul. Kena guna cara yang betul. Kena guna kaedah betul. Dah kena kaedah betul. Okey, hak 30 orang saat ni apabila cukup pitih 3,600, beli seekor lembu, yang mana lembu saat ni tu beri kepada 7 orang. Jadi hak 7 orang tu buat korban. Hak 7 orang buat korban. Jadi hak 7 orang buat korban, hak lain dah buat korban dah sebab 7 orang je. Kalau orang lain buat korban, kena beri orang lain tu hak seekor lembu. Okey, boleh faham. 7 orang. Jadi 7 orang tu buat korban. Lepas daripada 7 orang tu buat korban, hak yang berbaki lagi 23 orang dapat pahala sedekah. Hak yang buat korban tu dapat pahala korban. Cuma orang hak yang buat korban, sebaiknya dia niat pula pahala, hak dia buat korban saat itu berkongsi kepada hak 23 orang lagi. Jadi hak 23 orang dapat juga pahala korban. Sedekah dapat, pahala korban pun dapat. Okey, boleh faham? Daging hanya dimiliki oleh 7 orang tadi. Kalau hak 7 orang tu bagi, maka dapatlah sikit seorang. Kalau tak bagi, dia bahang seorang, mudah dia kata dia sebab mui dah ke dia. Kita mui ke dia, tak mui pula kita sikit. Apa? Adakah wajib kepada aku bagi kepada mu balik benda yang mui kepada aku? Tidak. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya masriful udhiyah. Nanti kita akan sambung balik lepas daripada ni. Kita akan start daripada pukul berapa anda nak tengok. Nanti kita tengok semula jadual dia macam mana. Jadi untuk sesi ini kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung lepas daripada ni. Kita rehat lebih kurang dalam 20 minit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.